الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, perkara yang benar, cara yang benar. Perkara yang benar itu perkara yang hak. Dan semua orang kata ini hak, itu hak. Itu apa benda yang benar. Yang benar ni the truth. Betul-betul benar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Ini betul benar. Tiada yang memberi faedah, bahaya melainkan Allah. These are the truth. Jadi inilah kalimah yang Allah beri kepada manusia. Disuruh Nabi-Nabi mengajak manusia mengucapkan kalimah benar ini. Kalau kita bercakap dan cakap kita tu tak ada membayangkan yang berkuasa Allah, lain tak ada kuasa, maka percakapan kita percakapan tak benar. Kalau dalam cakap kita tu tak ada bunyi, tiada yang buat mereka Allah, bunyi tak ada. Yang buat saya, yang buat dia, itu percakapan tidak benar. Jadi kalau kita lihat tiap-tiap hari kita cakap yang tak benar, jarang kita cakap benar. Kecuali dalam gas ni lah, bila kamu diajar skrip supaya bercakap yang benar. Sebab bercakap benar ni tak ada orang suka dan tak ada orang tahu apa dia benar. Benar tu tiada Tuhan melainkan Allah, tiada berkuasa memberi faedah bahaya melainkan Allah. Itu benar, lain tak benar. Kalau cakap tu membayangkan, memberi maksud ada lain pada Allah benar, dia salah, dia tak benar. Jadi percakapan yang salah, ulang kali lagi cakap, dengar, buat hati dengan izin Allah jadi salah, jadi tak benar. Dan bila hati tak benar, kelakuan jadi tak benar. Jadi bagaimana dengan kita buat gas, bercakap yang benar ni, jadi percakapan kita juga di luar daripada kita buat kerja dakwah. Macam mana 45 minit atau 1 jam setengah kita buat kerja dakwah tu, percakapan kita di luar daripada kerja itu juga percakapan yang membayangkan. Bila kita masak, itu percakapan kita. Bila kita basuh, itu percakapan kita. Bila kita mengurut, itu percakapan kita. Tapi tak, bila masak je lain, bila mengurut je lain, bila tidur je lain, bila sama isteri je lain, semua lain. Kita ikut percakapan dia. Jadi bila kita bercakap yang salah, dosa. Nabi bagi tahu kebanyakan percakapan itu dosa tau. Nabi beritahu kebanyakan percakapan itu dosa. Melainkan percakapan mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada kebaikan tu apa? Mengajak kepada la ilaha illallah. Kebaikan itu adalah la ilaha illallah. Kebenaran itu adalah la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala satu je. Dia mahu manusia ni mengaku semua manusia yang dicipta ni dengan mulut, dengan hati ni, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu je dia mahu. Dan bila dalam hati dia tiada Tuhan melainkan Allah, tiada berkuasa melainkan Allah, maka dia akan buat apa saja ikut perintah dia dan untuk sukakan dia. Itu yang dia mahu. Selagi hati dia tidak benar, tak ada kalimah la ilaha illallah, maka dia tak akan buat dengan
dengan cara Allah suka dan untuk sukakan Allah. Jadi amal jadi rosak, maka rosaklah manusia tu. Jadi bila manusia ni rosak, dia tak boleh masuk syurga. Jadi Allah SWT dah bagi tahu manusia ni macam nak jadi baik. Mula-mula saja Nabi pergi jumpa orang, ajak orang mengucap. Tak ada Nabi-Nabi pergi jumpa, ajak semayang. Nabi-Nabi jumpa orang mula-mula, ajak dia buat baik. Sama sekali. Semua Nabi-Nabi ajak orang mengucap dia. Kenapa pula hari ni kita tak mau buat kerja tu? Hari ni semua orang di dunia ni yang tak mengucap, kita usaha supaya dia mengucap. Lepas tu bukan setakat dia mengucapnya, supaya apa yang diucap sampai dalam hati dia, dia terima. Ke tahap yang Allah mahu, malah lebih lagi. Basically itu agama kan. Agama ni boleh dapat bila asas dia betul. Asas dia betul bila hati tu ada kalimah yang benar. Asas agama, ditanya Nabi. Nabi bilang asas agama ialah kalimah yang aku tawarkan pada pamanku Abu Talib, dan dia tahu asas agama tu la ilaha illallah ada dalam hati. Ke tahap yang Allah mahu. Dan bila dia ada dalam hati, manusia ni jadi baiklah. Tak ada masalah. Jadi nak masuk dalam hati tu yang susah. Yazid belum masuk lagi ni. Dah lama buat. Sebab cara dia tak mau ikut. Cinta yang ada dalam hati dia tu nak dikeluarkan, baru yang masuk. Yang benar dia tak nak. Samad pun tak nak, lambat pun. Jadi perkara yang susah manusia ialah nak masukkan asas agama tu, kalimah tu dalam hati dia. Di situ dia tak mau, dia berlawan. Satu yang dicinta, dunia. Suruh dibelanjakan, sama. Dibelanjakan untuk Allah tau. Bukan dapat dunia juga, tak dapat dunia. Dapat Allah. Dibelanjakan, ditinggalkan yang dicintai tu. Ditinggalkan yang dicintai tu. Jadi Allah suruh itu, dibelanjakan apa yang dicintai, ditinggalkan. Kalau Ibrahim AS tinggalkan anak dia, dia tak hilang cinta dia. Lama dia tinggal anak dia, tak hilang. Jadi Allah tahu dia tak hilang. Jadi Allah sekarang kata apa? Sembelih dia. Apa heran dengan saya suruh Yazid ceraikan bini dia? Tapi Yazid bukan Nabi Ibrahim. Dia tak mau taat. Sebab itu dia jadi samdul. Walaupun dia muka bagus, semua baik, hati busuk, hati buruk kan. Allah SWT jadikan bagi isteri pada kita bukan untuk kita cinta dia lebih pada Allah. Yang kita buat cinta pada Allah tu sebab apa? Dia bagi kita isteri bukan untuk kita cinta dia lebih pada Allah. Dia mahu kita tunaikan hak dia je lah. Cinta tak ada. Cinta hanya pada Allah. Cinta isteri kerana Allah suruh. Itu saja. Yazid tak. Dia cinta isteri kerana dia cinta. Blind love. Jadi kerana beratnya cinta dia pada bini, dia tak mau ceraikan bini. Sebab apa? Keluar ni tak boleh hilangkan cinta bini tu. Jadi Allah suruh Ibrahim AS sembelih anak dia. Dia mula heran pula 3 kali dia mimpi tu. Kenapa Allah pun? Aku dah mimpi bahawa anak aku 3 kali aku sembelih kau. Anak dia itu dari Allah ya. Kau teruskan. Dia jalan, dia ikut. Bila dia mula nak buat saja, Allah dah tahu dah, dia dah taat dah kan. Allah tak kata dia tak suruh sebelum dia nak buat. Dia dah buat dah, anak dia dah pasang dah. Dengan memang dia nak sembelih lah. Baru Allah datang perintah kan. Yazid tak ada. Kan? Sebab itu kita tak jadi macam Nabi Ibrahim. Sebab itu kita tak jadi kekasih Allah. Kita ada lain daripada Allah kita cintai. Kita cinta makhluk dia pula.
Anak tu diberi kepada kita bukan untuk dicintai lebih pada Allah. Kerja yang dibagi pada kita bukan untuk kita cinta dia lebih pada Allah. Semua tak boleh. Duit, harta, rumah, anak, kerja, semua tak boleh. Mesti mau yang lain tu kita cinta dia hanya bila Allah suruh. Lain tak boleh. Duit kita belanja bila Allah suruh. Perintah Allah. Sebab duit tu bukan duit kita. Anak tu bukan anak kita. Bini tu bukan bini kita. Semua tu bukan kita punya. Kita tak memiliki apa-apa. Kalau kita mencintai Allah dan cinta yang lain kerana perintah Allah, dia jadi kekasih Allah. Jadi apakah faedah jadi kekasih Allah? Kita menjadi kekasih yang memiliki segalanya. Kita menjadi kekasih kepada yang boleh bagi faedah, yang boleh bagi bahaya, yang boleh bagi manfaat, mudarat. Jadi kalau dia bagi kita sakit pun, dia bagi sakit tu sebab dia sayang kita juga. Dia nak naikkan darjat kita yang tak boleh dinaikkan selama ni dengan cara lain. Jadi ada sakit diberi untuk ampun dosa. Kekasih Allah sakit diberi untuk naikkan dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua sakit berbeza. Sakit pada orang kafir untuk azab dia tu. Anak sakit pula dia tak ada dosa, dia kata. So ampun dosa bapak dia, mak dia yang menjaga dia. Ada orang dia punya anak dia kecil lagi sakit, belum megang sakit. Macam sakit lah. Sakit apa tu yang mau anak-anak tu pergi sekolah tu, cacat, anak-anak cacat. Dilahirkan dari kecil lagi, terpaksa mendekung ke hulu ke hilir. Ada orang dia bagi anak biasa je anak dia. Tak ada pergi hospital. Jadi sakit anak tu sebab untuk ampun dosa bapa mak dia. Jadi bapa tuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia ni kata Allah, kalau aku tak tentukanlah macam orang kafir Mekah tu, dah lama dah azab turun dah. Tapi kerana telah berlalu keputusan aku, tidak mau. Bila dia buat dosa tu, tak boleh buat terus, bagi tempoh. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Jadi Allah tak buat. Kalau tidaklah buat tu, ketentuan dah lama dah kena. Dan kalau Allah azab kita setiap kali kita buat, tak ada tempoh, habis, tak ada siapa yang hidup. Tak ada bernyawa akan hidup. Sebab kita banyak sangat dosa. Ya Allah selalu tangguhkan dia. Dan bagi tangguh. Tuan-tuan yang mulia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tak ada cepat-cepat. Macam kita kan cepat kalau kita marah tu orang. Tindakan kita efrap. Tiba-tiba tak ada tunggu ya. Kita tak ada sabar untuk tunggu orang yang buat tak baik oleh kita. Kita akan buat tindakan waktu itu juga. Tapi Allah tidak begitu. Orang caci Allah, orang mau. Sufyan ni berapa lama Allah tak bagi tangguh kat dia, Sufyan Malik ni. Patut dia ni dah mati lah. Patut dah hancur dah. Allah dah matikan dia dah. Dah hancurkan dia. Tapi Allah tak. Dia kata Allah tak tahu apa kau buat. Bila Allah tak ambil tindakan, dia kata Allah tak nampak aku. Aku buat juga. Jadi manusia bila dia buat jahat di dunia ni, dia tak ingat Allah tengok dia. Dan dia tak tengok juga yang kaki tangan dia tu tengok dia juga. Jadi dalam akhirat, dia punya kulit tu bercakap. Dia kata ketika kamu buat maksiat ni, kau tak ingat yang kami akan boleh bercakap. Kamu buat aja. Sebab kamu ingat Tuhan tak nampak. Kau tak tahu kulit kau ni nanti boleh cakap. Boleh bagi tahu kau yang kulit kau ni kau pernah sentuh perempuan yang bukan muhrim kau. Kulit tu akan cakap. Tak boleh nak cakap apa lagi? Kulit dia bercakap.
Lepas tu orang tu kata, kenapa kau bercakap against menentang saya? Kan kau kulit aku. Kata kulit tu Allah berkuasa buat siapa saja bercakap. Jadi siapa yang pernah berzina kan, maka dia akan faham, kulit dia akan cakap. Kulit kangkang dia kan? Peha. Dan semua kulit adalah mana kulit. Jadi tidak ada apa pun yang kita buat di dunia ni yang tak ditulis. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk catat semua amalan kita, supaya di alam akhirat ni kita tak boleh cakap apa. Kita tak boleh cakap apa yang kita tak buat. Kita tak boleh cakap. Allah jadikan kulit saksi, mata saksi, telinga saksi, mulut dia tak cakap. Yalah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Jadi apa yang kita buat baik di dunia ni, sebenarnya kita telah berbuat baik pada diri kita. Kita tidak buat baik kat dunia ni, kita kan buat tak baik pada orang lain, pada diri kita. Jadi kita biarkanlah orang tu, bila kita dah tegur dia, dia tak nak buat baik kan, kita tak ada rugi. Macam saya tegur Sufian, dia tak nak buat baik kan, saya diam je lah. Sebab dia sebenarnya telah tidak buat baik pada diri dia sendiri. Betul tak? Dialah yang akan dibakar, bukan saya. Dialah akan dihumban dalam neraka. Kalau hati dia rosak, amal dia rosak, menjerit-jerit dia, tak siapa boleh tolong dia. Pada hari yang kita dimasukkan neraka, kata Allah tak akan boleh dia keluar dari neraka. Dan tak ada siapa boleh tolong dia. Tak ada siapa. Jadi waktu itu barulah Sufyan faham, apa yang saya buat buruk di dunia itu bukan untuk keseronokan saya. Dia adalah untuk kesusahan saya. Kita buat baik, kita tak buat baik pada orang, kita buat baik pada diri kita sendiri. Dengan syarat kita buat untuk sukakan Allah, buat baik. Kalau bukan untuk sukakan Allah, dia tak bukan amal baik. Jadi jangan kita takut buat baik, dan jangan kita berani buat salah. Kita berani buat salah, maknanya kita berani untuk menyeksa diri kita. Semua amalan-amalan azab yang diturunkan oleh Allah di akhirat adalah kesan daripada perbuatan kita. Jadi Allah SWT nanti ingatkan mereka di dunia dulu, apabila kamu diberitahu bahawa Quran ni dari Allah, kiamat ni akan datang, kamu cakap kami tak percaya benda ni semua. Tak ada kami percaya. Benda tu diingat baik. Dan ada semua saksi ni. Sekarang terus Allah bagi azab masa tu. Manusia takkan dapat elak apa saja dia cakap kat dunia ni yang tak betul, semuanya direkod. Yang dia cakap betul direkod, yang dia cakap betul. Jadi macam mana nak lari? Penghisapan di padang mahsyar, penghisapan yang cukup teliti. Dan setiap orang akan jumpa Allah seorang-seorang. Dan semua kitab dia dibuka depan dia. Semua ditulis. Tak ada satu tinggal. Hari di mana Yazid buat dosa, semua itu ditulis. Hari di mana Yazid Rashidi, bukan benda tu aja, benda-benda lain. Semua ditulis. Dan kata Allah dipanggil satu persatu supaya Allah berlaku adil. Kamu boleh jawab balik yang kamu ni tak buat. Dan Allah tak panggil orang ramai, seorang-seorang. Macam mana boleh buat begitu ramai orang dan boleh selesai pula semua? Ya, tapi Allah Maha berkuasa kan. Jadi tak ada banyak pembicaraan, melainkan nak mengaku tak ada lagi dah salah. Orang yang dikata kau guna harta
kau di dunia. Dia kata untuk sukakan kau. Allah kata tipu. Kau buat untuk cari nama, itu pun Allah tahu je. Allah boleh tahu, tiap orang tahu. Bukannya dia boleh lupa pun. Boleh kita terhilang daripada rekod dia, tak ada. No record will be lost. Semua kitab tu dia akan dibuka. Hanzalah buat maksiat, walaupun mak dia tak tahu, bapak dia semua tak tahu. Hari itu Allah tahu. Kita, kalau kita ada iman yang betul, baru kita dapat berbuat baik walaupun tak ada siapa tengok. Baru kita boleh tak buat jahat walaupun orang tak ada. Sebab kita percaya Allah melihat, Allah merhati, Allah mendengar. Bagaimana mungkin kita buat maksiat, Allah melihat. Kalau kita tak merasai Allah melihat, itu yang kita buat maksiat. Macam bulan puasa ni, Allah tak lihat, kita minum lah. Kang depan orang kita biasa lah, tak minum. Tapi kita sebenarnya tak puasa. Orang lain tak ingat kita puasa, tapi kita tak puasa. Lagi pula hari ni semua kat rumah, tarawih kat rumah, semayang kat rumah. Siapa nak tahu kita semayang? Tapi Allah tahu, Allah melihat, Allah memerhati. Jadi bapa tuan sekalian, iman saja buat manusia itu dalam semua keadaan boleh taat kepada Allah dan boleh meninggalkan. Selain dari iman, manusia tak boleh. Sebab itulah tidak ada kerja yang paling besar, paling penting manusia ni kena usaha dulu melainkan iman. Inilah yang kita manusia tak faham lagi. Mereka ingat dengan semayang, dengan puasa, dah usaha tak iman. Satu perintah lepas, tak buat. Walaupun semayang dah lama sejak kecil, puasa, iman tak ada lagi. Sebab kalimah tu tak ada kat mulut. Jadi setengah orang malas nak buat gas kerja dakwah, zikir pun tak boleh nak masuk. Dia hanya masuk bila kita buat kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni, mengajak yang bukan Islam ucap kalimah, dan mengajak yang dah ucap kalimah untuk buat kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan sembahyang. Kalau kita buat kerja ni, mulut kita akan selalu bercakap kalimah dengan izin Allah. Dan apabila kita mulut sering bercakap kalimah dengan izin Allah, dengan syarat kita cakap terus ke Allah, dia masuk dalam hati. Dan itu pun kalau hati itu bersih dari segala cinta. Kalau hati itu tak bersih, dia tak boleh masuk. Jadi letih dia, iman tak naik juga. Baik Tuan Gas.